Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton video pembentangan PLC saya pada hari ini. Saya ingin berkongsi tentang penggunaan Google Classroom dalam pelaksanaan PBD selain menjadi tempat menyimpan evidence PBD dan sekaligus menjadikan Google Classroom ini sebagai e-portfolio pembelajaran anak-anak didik kita semasa PDPR. Saksikan. Antara isu yang saya hadapi semasa PDPR ini ialah bagaimana kita nak buat PBD semasa PDPR sebab segala ni di dalam talian. Kemudian macam mana kita nak simpan evidence PBD ni dalam talian. Dan selain daripada itu, saya juga ingin membina e-portfolio pembelajaran murid sepanjang PDPR dijalankan. Kenapa saya gunakan Google Classroom? Selain daripada kita dapat idea percuma, G Suite yang percuma daripada Delima, kita juga boleh gunakan Google Classroom dalam kebanyakan gadget seperti computerable, laptop, tablet, telefon bimbit, sama ada Android ataupun iPhone, iPad, apa sahaja. Asalkan boleh dicapai melalui player web ataupun aplikasi. Selain daripada itu, kita sebagai guru juga boleh membantu dan bimbing murid secara jarak jauh. Jadi kita tak perlu bersemuka dengan student lah. Dan saya suka bila Google Classroom ni ada integrasi dengan aplikasi lain macam Flipgrid, Edpuzzle, Quizzes, Kelas Dojo, banyak lagi. Jadi kita boleh gunakan dalam aplikasi-aplikasi ini dan masukkan dalam Google Classroom. Dan Google Classroom juga mudah digunakan. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan classwork sebagai PBD, sebagai contoh PBD lah. Okey. Ini kelas satu belian saya, jadi satu belian kelas bahasa Jepun lah ya. Baik, kita ada beberapa cara kita boleh gunakan, sama ada assignment, quiz assignment, question. Okey, tiga ini kita boleh gunakan sebagai evaluation ataupun penilaian. Manakala material kita boleh berikan kepada student sekiranya kita ingin mereka mengulang kaji, dan topik ini kita boleh kumpulkanlah untuk student punya topik-topik yang tertentu. Contohnya macam saya di sini kelas 1 belian, kelas bahasa Jepun, saya ada topik hiragana iaitu tulisan, kemudian katakana, kemahiran lisan, kemahiran menulis, kemahiran mendengar dan juga kemahiran membaca. Contohnya ya, okey, saya buat latihan katakana. Okey, ini saya buat sebagai PBD, kita view assignment. Okey, assignment ini instructionnya ialah, instructionnya ialah untuk siapkan latihan katakana muka surat 1 sehingga 3. Jadi ramai student yang ada hantar, masih lagi ada yang belum hantar, tapi kita mana yang dah hantar tu kita tengoklah, kita tanda dekat sini. Sebenarnya student ni walaupun dia tulis dan lead dekat sini, tapi sebenarnya dia dah hantar, cuma dia kena buat pembetulan. Okey, dalam Google Classroom kita boleh tanda. Kita boleh tanda sekiranya kita gunakan iPad ataupun Android, telefon, smartphone ataupun tablet. Tapi kalau dekat dalam komputer ini, dalam laptop, kita kena gunakan komen. Okey, di sini ada komen kan. Tengok student ni dia tongging-tongging, dia hantar. Jadi saya selalu ingatkan pada student untuk hantar dengan betul lah. Ambil gambar dengan betul, gunakan cam scanner. Okey, jadi saya boleh komen dekat sini. Contohnya kalau tulisan dia tidak betul, highlight kan. Kemudian sila betulkan tulisan yang ada di sini. Okey,
di komen sebab dia tulisan dia agak cerawu sikit tak ikut apa yang ditunjukkan. Jadi kalau kita di komen dan kita nak dia buat pembetulan, kita tak perlu buat grade. Kita tak perlu bagi di grade dia. Kita letakkan komen dekat sini, betulkan tulisan anda dan hantar semula. Okay, kemudian kita return. Bila kita return tanpa grade, dia akan pulangkan balik. Dan nama Nur Adlina tadi nampak tak? Dia dah tulis missing. Missing maksudnya dia belum hantar lagi. Walaupun sebenarnya tadi dia dah hantar, tapi sebab kita pulangkan balik kat dia untuk dibuat pembetulan, maksudnya dia belum hantar lah. Okay. Jadi saya akan tunjukkan kali ni macam mana saya buat kemahiran lisan dalam Google Classroom ni. Saya gunakan Flipgrid untuk Jiko Shokai ataupun pengenalan diri. Jadi kita tengok assignment yang student yang dah hantar, ada juga yang dah hantar tapi saya masih nak mereka perbaiki. Okey, kita tengok yang student ni. Semua assignment saya buat dulu dalam aplikasi lain. Contohnya kalau untuk Jiko Shokai ini saya buat dalam Flipgrid. Kemudian kita integrate dengan Google Classroom. Maksudnya daripada Flipgrid itu kita share di dalam Google Classroom dan dia akan menjadi satu classwork. Dan kemudian bila student jawab, dia akan terus masuk dalam Google Classroom. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita nak buat kemahiran lisan. Tapi kita juga ada banyak aplikasi lain yang kita boleh gunakan di telefon sahaja. Selain daripada kelas bahasa Jepun, kelas asasan komputer juga telah menggunakan kaedah ini untuk mula menggunakan Google Classroom sebagai tempat penyimpanan evidence dan juga e-portfolio untuk student. Jadi kita tengok classwork dekat sini. Kalau ikut apa yang saya tunjukkan ini adalah topik-topik yang telah mereka pelajari. Jadi kami buat PPT di sini. Dan juga kami sediakan sekali bahan untuk dibuat turun. Kalau dekat sini ialah apa isian yang mereka perlu gunakan dalam untuk mencapai TP 4 sehingga TP 6. Baik. Kemudian ada juga video pembelajaran ASK yang kami sediakan dekat sini supaya mereka boleh jadikan Google Classroom ini sebagai one-stop center. Di samping ada assignment, di samping ada PPT, kita juga boleh create material. Tengok dekat sini, material, supaya murid-murid boleh jadikan rujukan. Saya berharap anda dapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Saya juga berharap anda dapat menggunakan apa yang telah saya kongsikan. Sekiranya ada apa-apa kemusykilan dan persoalan, boleh hubungi saya pada bila-bila masa, kecuali semasa tidur. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.